drop. I come and them no one go home. Kemurungan merangkak pada kau dengan perlahan. Pada mulanya kau bergelut dengan benda-benda kecil, tapi biasanya kau yang memilih untuk mengabaikannya. Ia menjadi rusing. Kau memberitahu pada diri kau bahawa ianya hanya sementara dan ianya akan berlalu pergi. Tapi sayangnya tidak. Kau terus terperangkap dalam keadaan itu. Kau yang dah terbiasa memakai topeng palsu terus hidup di kalangan orang lain. Kerana itulah yang orang lain akan lakukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sapar bin Nazri, nomor metrik 276202. Tajuk assignment subjek ini, kumpulan kami telah memilih satu tajuk iaitu kemurungan. Saya akan menerangkan serba sedikit yang dimaksudkan oleh kemurungan. Pada masa kini, kita telah mendengar pelbagai jenis permasalahan yang berlaku terhadap seseorang individu pada peringkat umur, sama ada kanak-kanak, remaja atau orang dewasa, mesti mempunyai permasalahan yang tersendiri. Antara punca terbesar berlakunya sesuatu permasalahan adalah masalah kemurungan dalam diri kita sendiri. Kemurungan adalah sejenis penyakit mental yang berlaku sehingga masalah telah menjadi teruk dan memerlukan rawatan yang rapi. Ia merupakan gangguan dan kecelaruan perasaan dan termasuk penyakit minda yang memberi kesan psikologi yang mana penghidapnya akan bertingkah laku suka menyalahkan diri sendiri, keliru dan merasakan tiada lagi peluang untuk hidup. Sering kesedihan, rasa cemas dan mudah marah, gelisah, rasa rendah diri dan sukar menumpukan perhatian menjadi antara tanda-tanda berlakunya kemurungan terhadap seseorang individu. Hasil kajian mendapati kemurungan dalam kalangan remaja antara satu masalah yang sering berlaku dalam masyarakat kita pada masa kini. Hal ini demikian kerana jiwa remaja yang muda dan ingin melakukan sesuatu yang baru menyebabkan emosi dan perasaan mereka bercelaru kerana ingin melakukan sesuatu yang mereka ingini dan menyebabkan kemurungan apabila mereka tidak dapat apa yang mereka ingini. Hal ini menyebabkan berlakunya kemurungan terhadap remaja. Kemurungan terhadap remaja juga berlaku kerana remaja tidak pandai mengawal emosi dan perasaan mereka sendiri sehingga mereka buntu untuk menyelesaikan masalah dan boleh menyebabkan berlakunya kemurungan terhadap remaja. Seterusnya, pembentangan kumpulan kami ini akan diteruskan oleh rakan saya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zaini Fatim bin Ismail, nomor metrik 276252 daripada Johor Bahru. Okey, punca kemurungan. Salah satu punca berlakunya kemurungan dalam kalangan remaja ialah tahap ekonomi. Okey, tahap ekonomi ini dapat dilihat dari dua aspek, iaitu ekonomi keluarga remaja tersebut dan tahap ekonomi diri remaja itu sendiri. Keluarga merupakan satu aset yang penting kepada para remaja. Ada yang menyatakan bahawa untuk sesebuah keluarga yang bahagia, kasih sayang sangat penting. Dan ada yang menyatakan bahawa wang lebih penting. Contohnya, ada sebuah keluarga yang mencurahkan kasih sayang sepenuhnya antara satu sama lain tetapi tiada kemudahan kewangan. Perkara ini dapat menyebabkan keluarga itu tidak dapat menjalani kehidupan yang normal. Apabila keadaan ini wujud, maka para remaja tidak dapat memiliki sesuatu keperluan yang mereka perlukan. Pelajar juga mengalami kemurungan kerana mereka terpaksa belajar tanpa rehat dan mengakibatkan stres. Stres merupakan punca berlakunya kemurungan. Pelajar bangun untuk ke sekolah seawal jam 6 pagi dan pulang ke rumah pada jam 2 petang. Punca kemurungan yang lain ialah masalah keluarga. Masalah dalam keluarga wujud apabila tiada persefahaman antara satu sama lain. Apabila persefahaman tidak wujud, maka pergaduhan akan berlaku dan keadaan ini akan menjadi lebih teruk apabila ibu bapa sering bergaduh dan menyebabkan anak-anak mereka dalam keadaan tertekan.
Okey, tanda-tanda kemurungan. Kesedihan hanyalah satu sebahagian kecil dari kemurungan. Dan sesetengah orang yang mengalami kemurungan mungkin sama sekali tidak merasa sedih. Orang yang berbeza mempunyai gejala yang berbeza. Beberapa gejala kemurungan termasuklah suasana sedih, cemas atau tertekan yang berterusan, perasaan putus asa atau pesimisme, perasaan bersalah, tidak berharga atau tidak berdaya, kehilangan minat atau keseronokan dalam hobi atau aktiviti, keturunan dalam tenaga, keletihan atau lesu, kesukaran menumpukan perhatian, mengingat atau membuat keputusan, kesukaran tidur, bangun awal pagi atau kerap tidur, kekurangan selera makan atau perubahan berat badan, pemikiran tentang kematian atau cubaan bunuh diri, gelisah atau mudah marah, sakit kepala, kekejangan atau masalah pencernaan tanpa sebab fizikal yang jelas atau yang tidak sembuh walaupun dengan rawatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azwan bin Abbas, nombor kad metrik 276023. Saya akan teruskan dengan kesan kemurungan kepada individu. Yang pertama ialah penghargaan kendiri. Kesan buruk paling utama ialah pada diri sendiri. Tanggapan terhadap diri sendiri sudah pasti jauh berbeza. Ia bukan sesuatu yang mudah untuk ditangani, tetapi bukan sesuatu yang mustahil untuk diatasi. Untuk bangkit melawan rasa sedih, rendah diri perlu dimulakan dengan diri sendiri. Elakkan emosi mengawal diri. Yang kedua adalah kesihatan fizikal. Emosi memainkan peranan dalam kesihatan tubuh kita. Kekuatan fizikal adalah bergantung kepada kekuatan mental dan emosi. Jika emosi terganggu, kesihatan diri juga akan merudum. Sel-sel tubuh dan antibodi akan mudah rosak dan tubuh akan menjadi lemah dan mudah diserang penyakit. Kemurungan menyebabkan kesihatan tubuh merosot dengan pantas. Yang ketiga, hubungan dengan keluarga dan orang sekeliling. Sudah pasti kesan nyata yang boleh dilihat oleh penghidap masalah kemurungan ialah mengelak dan menjauhi orang sekeliling termasuk ahli keluarga. Jika perkara ini dibiarkan tanpa rawatan, kemungkinan besar masalah kemurungan akan terus menjadi teruk. Jika ada individu terdekat yang mengalami kemurungan, janganlah disisihkan mereka, bahkan sepatutnya berikan semangat dan keyakinan kepada mereka. Yang keempat, rutin harian dan kerjaya. Kerjaya, aktiviti bersama kawan-kawan, masa bersama keluarga, kehidupan sosial sudah pasti akan menerima kesan buruk akibat dari masalah kemurungan. Prestasi kerja akan merudung serta memberikan rekod yang tidak baik. Yang kelima, prestasi akademik. Jika yang mengalami kemurungan adalah seorang pelajar, pasti prestasi akademik akan terjejas teruk. Seterusnya, masa depan pelajar terbabit akan menjadi sukar akibat kegagalan akademik. Waktu mengalami kemurungan, semua ini tidak dapat difikirkan oleh mereka. Demikianlah tadi kesan buruk yang dihadapi oleh penghidap masalah kemurungan jika masalah ini tidak dibendung atau dirawat dengan segera. Ingat ya, keluarga dan rakan-rakan terdekat bertanggungjawab mengesan gejala-gejala kemurungan agar dapat rawatan dengan segera. Seterusnya, saya akan kongsikan 5 cara untuk mengatasi kemurungan. Yang pertama, amalkan perhubungan yang sihat. Luangkan masa dengan orang tercinta seperti isteri, anak-anak, rakan sekerja dan rakan-rakan rapat. Sentiasalah bercerita mengenai perkara yang positif bersama mereka. Yang kedua, bersenam. Melakukan senaman selama 30 minit setiap hari akan mempunyai impak yang sangat bagus buat fizikal dan mental anda. Dengan bersenam, anda akan berasa bermotivasi dan mempunyai lebih banyak tenaga untuk mengharungi hari-hari anda. Jangan lupa untuk merancang senaman dan tidak melakukannya secara membabi buta. Yang ketiga, berfikir secara positif. Menjadi seorang positive thinker adalah salah satu cara yang sangat berkesan untuk mengatasi kemurungan. Buangkan rasa negatif, tiada harapan dan kebosanan dalam hidup anda. Cari sekurang-kurangnya 5 perkara yang membuatkan anda rasa gembira untuk hidup hari ini. Seterusnya, amalkan diet yang seimbang. Kalau terlebih makan atau kurang makan, ia pasti memberikan impak yang negatif kepada badan dan cara pemikiran kita. Apa kata, cuba cari makanan yang seimbang buat anda. Jangan terlalu gilakan badan yang kurus melengkung seperti model kerana ia akan membuatkan anda stres dan tidak bertenaga.
Akhir sekali, tingkatkan penampilan anda. Sekiranya anda mengambil berat mengenai cara pemakaian dan penampilan anda setiap hari, pasti anda akan merasa lebih gembira dengan diri sendiri. Sekali-sekala, apa salahnya berbelanja untuk kelihatan lebih tampan dan cantik? Ia pasti akan membuatkan anda lebih yakin untuk tampil di khalayak ramai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Hazwani binti Abdullah, nombor kad matrik 276152. Baiklah, saya akan menerangkan tentang cara-cara mengatasi masalah kemurungan dan pengajarannya. Kemurungan adalah keadaan yang mungkin dapat diakui bahawa ia dapat dirawat dengan baik dalam perawatan umum. Sokongan daripada psikologi asas adalah perkara utama selain perlu menggabungkan dengan ubat penenang ataupun psikoterapi seperti terapi tingkah laku kognitif, psikoterapi interpersonal atau rawatan penyelesaian masalah adalah cara untuk mengatasi masalah kemurungan. Ubat penenang dan psikoterapi dapat digunakan untuk jangka masa yang pendek sahaja dan tidak dapat merawat keseluruhannya. Antidepresan adalah rawatan yang berkesan untuk kemurungan sederhana hingga ke lebih yang membimbangkan. Akan tetapi, ia tidak dapat digunakan sebagai rawatan utama bagi permulaan kemurungan atau pada peringkat awal kemurungan. Bantuan konseling adalah kaedah penting dalam membantu orang yang mengalami kemurungan. Ia sebagai pembantu rawatan kesihatan khusus atau asas bagi menenangkan jiwa pesakit yang mengalami kemurungan. Buku-buku kaunseling ataupun program-program pertolongan diri berasaskan internet perlu dikaji terlebih dahulu untuk membantu dalam pengurangan atau untuk rawatan kemurungan. Rawatan dengan anti ubat depression ini yang murah dan juga psikoterapi jangka masa pendek dalam terapi utama untuk penyakit mental biasa seperti kemurungan yang ditangani dalam persekitaran rawatan khusus. Terdapat beberapa pencegahan telah dilakukan dalam sepanjang hayat bagi menunjukkan pengurangan peningkatan tahap gejala kemurungan ini. Pendekatan masyarakat adalah cara yang lebih berkesan bagi pencegahan awal kemurungan dan juga bergantung kepada sejumlah masyarakat yang terlibat secara berpusat pada peningkatan faktor perlindungan dan pengurangan faktor risiko. Baiklah, penutup bagi masalah kemurungan ini adalah oleh itu, kemurungan adalah penyakit mental yang meluas serta menyebabkan penderitaan individu dan perbelanjaan masyarakat yang ketara. Kajian juga memberi gambaran mengenai kejadian gejala dan kemurungan kini lebih meluas, terutamanya dalam dunia yang dilanda pandemik COVID-19 ini. Kemurungan juga mempengaruhi sikap negatif terhadap seseorang yang telah mengalami kemurungan. Kajian juga dapat menunjukkan bahawa kemurungan ini lebih kepada golongan wanita berbanding golongan lelaki oleh disebabkan cara pemikiran masing-masing. Pemboleh ubah risiko lain yang dapat kita kenal pasti dalam kajian ini adalah termasuk persekitaran yang tertekan seperti mengalami masalah kewangan, status sosial yang buruk, peningkatan tekanan setiap hari yang menyebabkan kemerosotan dalam organisasi dan juga elemen budaya lain yang mungkin berperanan dalam perkembangan kemurungan. Kemurungan juga sering terjadi pada orang yang menderita penyakit fizikal dan kronik dan dapat memberi kesan negatif terhadap perkembangan penyakit dari segi gangguan fungsi kualiti hidup yang berkaitan dengan kesihatan dan juga kematian. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.